Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Berapa perbelanjaan Najib sebulan? One Malaysia Development Berhad, One MDB dan 4 anak syarikatnya berjaya memperolehi injansi ex parte daripada Mahkamah Tinggi terhadap Datuk Seri Najib Razak untuk membekukan asetnya sebanyak 681 juta US dollar, kira-kira 2.85 bilion ringgit. Najib pula menafikan beliau mempunyai aset sehingga 681 juta US dollar. Beliau berkata tindakan One MDB itu merupakan permainan persepsi firma guaman yang mewakili kerajaan dalam kes One MDB untuk menunjukkan seolah beliau mempunyai aset sebanyak itu. Tidakkah kalian rasa kenyataan Najib ini sangat pelik? Yang mengeluarkan perintah tersebut ialah Pesuruhjaya Kehakiman Atan Mustafa Yusof Ahmad dalam prosiding yang dijalankan melalui aplikasi Zoom selepas membenarkan permohonan injansi Mariva sebelah pihak yang dipohon One MDB dan anak syarikatnya, Global Diversified Investment Company Limited, sebelum ini dikenali sebagai One MDB Global Investment Limited. Kenapa yang dicaci Najib firma guaman Mers Rosli Dahlan Saravana pula? Beliau mendakwa firma tersebut milik peguam peribadi Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang dilantik untuk menjadi guaman One MDB pada tahun lalu. Amat jelas bahawa kes saman sivil One MDB di bawah Menteri Kewangan yang dilantik PM8 yang melantik firma guaman dimiliki peguam peribadi PM8 ialah untuk membina persepsi bahawa saya ada aset bernilai sehingga 681 juta US dollar untuk dibeku, kata Najib di Facebooknya. Carian Jom Channel mendapati firma tersebut agak ternama dan mengendali banyak kes yang berprofil tinggi. Mengulas mengenainya, Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin berkata Najib cuba membina persepsi seolah-olah beliau tidak mempunyai duit susulan perintah mahkamah agar asetnya dibeku sehingga 681 juta US dollar. Untuk berlaku adil, mungkin betul dan mungkin juga tidak. Cuma kami muskillah YB. Jika YB habaq YB tak ada duit, awak YB kalau nak pergi guna khidmat peguam diraja atau Queen's Counsel, khidmat mereka percuma ke? Rasanya yang legal fees peguam dia sekarang pun dah mahal. Apalagi jika dia nak guna khidmat QC kan? Apa kata oleh kerana YB tak ada duit, YB tamatkan je khidmat semua tok lawyer kamu. Muskil juga orang yang dipersepsi tak berduit tetapi untuk belanja bulanan sahaja dah cecah RM100,000. Wow, ujar Hanifah Petik, Malaysia Deadline. Berdasarkan dokumen perintah yang diperoleh media, bekas Perdana Menteri itu turut tidak dibenarkan mengeluarkan wang melebihi RM100,000 sebulan daripada akaun bank untuk perbelanjaan sara hidup biasa dan perbelanjaan guaman. Dokumen tersebut turut menyatakan jika Najib, iaitu defendant pertama, memerlukan lebih RM100,000 lebih sebulan, beliau perlu mendapat kebenaran bertulis daripada peguam One MDB dan Global Diversified Investment Company Limited yang bertindak sebagai plaintiff pertama dan kelima. Bagaimanapun, menurut Hanifah, dalam sebarang permohonan injangsi menjadi satu amalan prosedur biasa apabila plaintiff yang memohon dari mahkamah untuk mendapatkan perintah injangsi perlu memberi aku janji di dalam affidavit tersebut. Justru katanya ketika One MDB memohon mahkamah menghadkan pengeluaran wang Najib adalah perkara biasa untuk plaintiff, iaitu One MDB memberi jaminan kepada Pesuruhjaya Kehakiman bahawa mereka akan membayar sebarang ganti rugi kepada defendant sekiranya plaintiff itu kalah saman sivil. Itu bukan satu yang luar biasa YB. Itu kehendak undang-undang lah, katanya, yang menjawab pertanyaan Najib sama ada jaminan bayar ganti rugi yang dinyatakan YMDB itu telah diluluskan kabinet atau belum. Injansi Mariva adalah perintah menghalang seseorang daripada melupuskan harta sementara kes sedang berjalan. Mahkamah Persekutuan dijangka mendengar permohonan Najib untuk menerima masuk Queen's Counsel bagi mewakilinya dalam rayuan akhir kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd pada penghujung Jun ini. Pada 25 Januari lalu, Najib melalui peguamnya Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah dalam sepucuk surat dialamatkan kepada Setiausaha Ketua Hakim Negara memohon supaya beliau dibenarkan untuk diwakili seorang QC, iaitu peguam kanan paling senior dan berpengalaman dari United Kingdom.
Permohonan itu dibuat atas alasan QC mempunyai kepakaran untuk menasihati dan berpengalaman mengendalikan rayuan akhir Najib yang sangat kompleks dan membabitkan isu serta persoalan perundangan baharu bukan sahaja dalam bidang kuasa negara ini, malah di negara Commonwealth. Sebelum itu, pada 8 Disember tahun lalu, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan salah serta hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta yang dikenakan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ke atas Najib selepas didapati bersalah atas 7 pertuduhan membabitkan penyelewengan dana ekstrasi internasional. Memang tak salah kalau kita kata wow sebab fee untuk perkhidmatan QC dikatakan bernilai £1,000 kira-kira RM5,663 satu jam. Kira sahajalah berapa kos yang perlu dibayar jika satu perbicaraan itu mengambil masa berminggu-minggu. Justru masuk akalkah bila Najib kata dia tiada duit? Ingat, rakyat sentiasa memerhati.